Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan kes dua bekas pegawai kehakiman, Ramzidah binti Pihin Datuk Kesuma Diraja Kenal Besara Haji Abdul Rahman tertuduh pertama dan Haji Nabil Daraina bin Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin tertuduh kedua hadir di Mahkamah Rayuan. Pada 15 Januari 2020, tertuduh pertama telah disabitkan bersalah atas kesalahan pecah amanah dan kedua-dua tertuduh telah disabitkan bersalah bagi kesalahan pembersihan wang haram oleh Yang Arif Hakim Luga Mawson. Tertuduh pertama telah dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara, manakala tertuduh kedua telah dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Dalam kes yang sama, tertuduh kedua telah didapati tidak bersalah bagi 2 daripada 5 kesalahan pembersihan wang haram. Pihak Pendakwa Raya telah memfailkan rayuan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan kerana ia adalah jelas tidak mencukupi dan juga rayuan terhadap pembebasan ke atas tertuduh kedua. Sementara itu, kedua-dua tertuduh merayu terhadap pensabitan yang telah dijatuhkan. Tertuduh kedua juga merayu terhadap hukumannya dan meminta supaya hukumannya direndahkan. Kes rayuan tersebut dijadualkan untuk diperdengarkan di Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan oleh Yang Arif Hakim Michael Peter Burrell pada 14 hingga 16 Jun 2021. Kedua-dua tertuduh yang diwakili oleh Syekh Nordin bin Syekh Muhammad memohon bagi rayuan ditangguhkan pada sesi yang lain dan jika dibenarkan juga telah memohon bagi mereka dilepaskan atas ikat jamin mahkamah sementara menunggu rayuan didengar. Timbalan-timbalan Pendakwa Raya Hajah Suryana Haji Radin, Dayang Kudidi Noraza Pengiran Abdul Latif dan Muhammad Kamarul Afian bin Abdul Rahman yang hadir bagi pihak Pendakwa Raya telah membantah permohonan mereka. Sebagai sebahagian daripada hujah pendakwaan, ia juga telah ditekankan bahawa kes berkenaan sudah lama ditangguhkan sejak tahun lalu kerana pandemik COVID-19 yang melanda. Pihak Pendakwa Raya juga menyatakan bahawa tidak ada alasan luar biasa atau istimewa yang dapat menyokong permohonan mereka. Yang Arif Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan bersetuju dengan bantahan yang dikemukakan oleh pihak Pendakwa Raya dan menolak kedua-dua permohonan tertuduh. Hari pertama bagi kes rayuan tersebut akan didengarkan pada 14 Jun 2021 pada pukul 9.30 pagi di Mahkamah Rendah. Penggunaan instrumen-instrumen keuangan Islam secara maksimal seperti pelaksanaan keuangan sosial, sukuk dan teknologi keuangan Islam boleh memberi impak positif kepada kemajuan industri keuangan Islam masa kini. Berucap semasa majlis perasmian persidangan pasaran modal Islam Brunei Darussalam BCAM, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Autoriti Moneteri Brunei Darussalam AMBD menekankan potensi keuangan Islam sebagai pemangkin kemajuan sosioekonomi mengambil kira kesan positif sosial dan persekitaran yang boleh diperoleh melalui pulangan keuangan yang dihasilkan. Justru itu, menurut Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kena Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, kerjasama berterusan antara pihak berkepentingan dan pemain utama industri adalah penting dalam merealisasikan visi pertumbuhan ekonomi yang lestari, inklusif dan berdaya tahan. Perasmian sidang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. In Brunei Darussalam, various nationwide efforts had been undertaken to enhance the well-being and social economic welfare of its people is stipulated in the Wawasan 2035, with greater emphasis on high quality of life for all. Islamic social financial instruments such as zakat, wakaf and sadaqah have been playing key roles domestically by both formal and informal channels to uplift the livelihoods of the underprivileged. Nevertheless, there remains space for improvements, particularly in developing a more diverse set of financial instruments in the local market in line with the Maqasid Ash-Shariah. Dan Hajar Rokiah binti Haji Badar, Pengarah Urusan AMBD selaku Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah BILIF, mengungsikan usaha-usaha yang telah dan sedang dilaksanakan oleh AMBD untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai hub antarabangsa bagi keuangan Islam. Ia termasuk kepentingan pelaburan lestari, bertanggungjawab dan berimpak SRI. In providing a wider choice to the Muslim majority population in the country.
Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Azmi bin Omar, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif INSAFE Malaysia, sementara itu membentangkan kertas kerja bertajuk Fueling an Inclusive and Sustainable Future through Islamic Capital Market. Particularly reflected in the context of wealth. However, if we look in the context, what is interesting is in the conventional system. Dan kertas kerja bertajuk Stimulating the Development of Islamic Capital Market Sector, A Story from Indonesia dibentangkan secara maya oleh Yang Berhormat Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia. And we hope that our experience would also inspire further growth and advancements of Islamic economic and financial market globally in the future. Persidangan 2 hari bertujuan memberi peluang kepada para peserta bertukar pandangan serta fikiran mengenai isu dan cabaran berkaitan pasaran modal Islam. Sidang diadakan bagi menyokong inisiatif Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam mengendalikan pameran dan persidangan pertengahan tahun Brunei MICE. Pada tahun ini, penganjuran persidangan antarabangsa Islam di Alam Melayu Ikon IMAD kali ke-10 diadakan sebagai pengisian dalam persidangan pertengahan tahun Brunei MICE. Persidangan Ikon IMAD bertujuan untuk membincangkan dan mengongsikan isu dan cabaran yang dihadapi oleh dunia Melayu dalam mengekalkan identiti Melayu Islam dan mengetengahkan hasil kajian berkenaan Melayu Islam melalui pelbagai bidang pengajian Islam agar dapat dimanfaatkan ummah dan negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar Ketua Hakim Syar'i dalam ucap pertamanya semasa majlis perasmian persidangan Ikon IMAD berpendapat tema persidangan melestari Islam di Alam Melayu di era kontemporari adalah signifikan untuk diketengahkan kerana sangat banyak cabaran semasa yang dilihat cuba untuk menggugat kekuatan pegangan masyarakat di Kepulauan Melayu terhadap agama Islam. Saya optimis bahawa pertemuan para tokoh, pakar dan penyidik serta agensi yang bersesuaian dari negara serumpun dalam Ikon IMAD ke-10 ini akan dapat menyegarkan dan memugarkan lagi pahaman masyarakat tentang betapa suci dan luhurnya ajaran Islam itu. Islam telah ternyata bukan setakat melahirkan warga negara yang baik, bahkan menciptakan intelektual ummah yang lebih kompeten. Kita selaku masyarakat di alam Melayu ini sepatutnya mensyukuri nikmat yang besar ini, iaitu apabila ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapat hidayatnya dan menjadi rantau yang memilih Islam sebagai anutan dan pegangan hidup. Sementara itu, dalam ucap pertama Profesor Datuk Dr. Muhammad Fakhruddin Abdul Mukti, Profesor di Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, bertajuk Melestarikan Islam di Dunia Melayu, melahirkan penghargaan mengenai pendekatan negara yang meletakkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam perlembagaan negara. Ia juga tercatat dalam pengisytiharan kemerdekaan bahawa negara mendukung demokrasi bersendikan Islam menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Pun hasil dari kemenangan satu polemik akidah dengan golongan Mu'tazilah pada kurun ketiga Hijrah dulu. Dalam melestarikan Islam dunia Melayu, asas akidah harus diperkasakan. Pendekatan Universiti Islam Sultan Sharif Ali menjadikan akidah Ahlussunnah Jemaah sebagai subjek trust kepada semua pelajar di universiti ini adalah sesuatu yang harus menjadi ikutan kepada institusi pendidikan tinggi Islam di negara Islam khas yang di rantau ASEAN ini. Ini bagi memahamkan generasi akan datang kepentingan akidah dalam sebuah negara dan kesahihan akidah Islam yang kita dukungi. Ia juga menjadi sumber perpaduan rakyat dan mereka bolehlah menumpukan tenaga dalam membangunkan negara dengan keilmuan dan kepakaran masing-masing. Persidangan tahun ini diadakan dalam keadaan berbeza daripada penganjuran sebelumnya. Penganjuran kali ini dibuat secara hybrid yang mana pembentangan akan digabungkan antara pembentangan fizikal dan juga secara imej maya. Persidangan 2 hari ini dianjurkan dengan kerjasama UNISA dengan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Malaysia, Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung Indonesia dan Kolej Pengajian Islam Universiti Prince of Songkla. Antara yang hadir Dr. Haji Noor Afan bin Haji Zainal, Rektor UNISA.
Ikon IMAD kali ke-10 juga diteruskan dengan pembentangan perdana daripada 4 ahli panel dengan 3 kertas kerja dibentangkan secara dalam talian dan 1 pembentangan secara fizikal. Pembentangan berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Profesor Madya Dr. Muhammad Fauzi Hamad, pemangku pengarah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Malaysia, melalui kertas kerjanya bertajuk Melestari Islam di Alam Melayu melalui pengajian Usuluddin, menyentuh mengenai cabaran utama yang dihadapi dunia Islam ketika ini. Sementara kertas kerja bertajuk Kajian Sains sebagai Perkembangan Kajian Islam Kontemporari di Indonesia pula disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Supiana, Direktor Pasca Sarjana Universiti Islam Negeri UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, menyentuh mengenai perkembangan kajian Islam dalam era kontemporari. Profesor Madya Dr. Ibrahim Narongrak Saket, Ketua Program Siswaza Fakulti Sains Islam Universiti Prince Songkla, Thailand pula membentangkan kertas kerjanya bertajuk Roles of Pondok in Preserving Muslim Identity in Thailand. Manakala kertas kerja yang bertajuk Falsafah MIB dalam melestari pendidikan Islam di negara Brunei Darussalam dibentangkan oleh Dr. Mariam binti Abdul Rahman, pensyarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Menerusi pembentangan ini, sebanyak 10 resolusi dihasilkan. Resolusi disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Anis Malik Toha, Timbalan Dekan di Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Islam, UNISA. Sangat karakteristik dan disahkan oleh Islam, seperti moderasi, toleransi atau toleransi. Sementara itu, beberapa orang panel dari dalam dan luar negara membentangkan beberapa topik semasa persidangan antarabangsa Islam di Alam Melayu ke-10. Dalam kertas kerja bertajuk Perusahaan Padi di negara Brunei Darussalam dan Nusantara, tuntutan Islam dan jaminan sekuriti makanan disampaikan oleh Profesor Madya Ampuan Dr. Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah, pensyarah Akademi Pengajian Brunei Universiti Brunei Darussalam UBD, menekankan tentang tuntutan umat Islam mengusahakan pertanian dan penternakan. Hadir Dr. Lili Suzana binti Haji Syamsu, penolong rektor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dan Dekan Fakulti Usuluddin UNISA selaku pengerusi ikon IMAD ke-10. Berulang kali kita timbulkan sejak beberapa tahun lagi. Jadi memang wajar untuk kita mempunyai plan strategik. Profesor Madya Dr. Haji Awang Asbol, pensyarah Akademi Pengajian Brunei UBD, dalam kertas kerjanya bertajuk Pentadbiran Islam Brunei, satu kajian kebangkitannya, menyentuh mengenai kebangkitan pentadbiran Islam yang terbukti apabila peranan pentadbiran Islam tidak hanya terhad kepada hal-hal kekeluargaan, tetapi ianya dilaratkan hingga mencakupi kepada cara hidup. Islam di Brunei dan juga dari mana Islam itu dibawa ke Brunei. Dan dua lagi kertas kerja bertajuk Kaedah Komunikasi Guru terhadap kanak-kanak dalam Tahfiz Al-Quran dan Sumbangan Bukan Islam kepada Masjid disampaikan secara maya oleh Dayang Safina Ismail dari College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Malaysia, dan Dr. Said Muhammad Adib Termizi bin Ahmad Al-Ja'fari dari Singapura. Peniru yang terbaik kan. Jadi sebab itulah guru perlu menjadi contoh kepada kanak-kanak dan sentiasa baca Quran, sentiasa menghafal Al-Quran dan pada masa sama guru-guru. Penolong pensyarah Fakulti Usuluddin selaku ahli jawatan kuasa Persidangan Antarabangsa Melayu melahirkan harapan persidangan kali ini akan membuahkan hasil. Love kepada kanak-kanak ini. Alhamdulillah, pertama kalinya ikon IMAD walaupun sudah kali ke-10 pada tahun ini diadakan secara virtual. Tahun lepas di-cancel kerana pandemik, tapi tahun ini diadakan kembali tapi secara virtual. Dan Alhamdulillah penyataan pun masih juga memberangsangkan. Kami menerima sebanyak 64 kertas kerja dan pembentangan secara virtual online. Dan di samping itu juga setiap dalam masa 2 hari ini 10 kes aktif COVID-19 masih mendapatkan rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbar mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam juga memaklumkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan kemarin. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes di negara ini kekal 244 kes dengan kes yang sembuh 231.
Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 103 kes. ...490 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 19,348 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 583 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 129,862 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Memberikan dan meningkatkan lagi kesedaran serta pemahaman pemandu atau pengguna jalan raya tentang pentingnya keselamatan jalan raya merupakan tujuan taklimat program kesedaran keselamatan jalan raya bagi sektor kerajaan Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR yang diadakan kemarin. Antara isi taklimat yang disentuh termasuk perangkaan kemalangan, etika pemanduan dan perundangan disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Syafian bin Yandol, Urustia MKKJR. Taklimat yang dihadiri oleh warga Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan serta pihak-pihak berkuasa itu merupakan salah satu program inisiatif Strategic Outcome Brunei Darussalam Road Safety Strategic Plan 2025. Taklimat yang sama akan disasarkan kepada 20,000 penjawat jawatan awam di sektor awam dan swasta. Taklimat berlangsung di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Berikutan terdapat beberapa pesanan baru-baru ini yang diterima daripada sebuah akaun Instagram Royal Brunei Armed Forces yang dilaporkan melakukan transaksi keuangan seperti memohon sumbangan untuk badan amal. Kementerian Pertahanan dalam siaran medianya menjelaskan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei sama sekali tidak ada kaitan tentang kewujudan ataupun gabungan dengan akaun Instagram tersebut. Kementerian tersebut memaklumkan hanya mempunyai satu akaun Instagram rasmi iaitu @mindev_brunei yang dihubungkan terus ke laman sesawang rasminya www.mindev.gov.pn. Perlu diingatkan bahawa adalah menjadi kesalahan di bawah Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 Seksyen 34 iaitu sesiapa yang sama ada menggunakan lisan atau tulisan atau menggunakan sebarang cara menyebarkan laporan yang salah atau membuat kenyataan yang salah yang menyebabkan ketenteraman awam terganggu boleh dipenjara 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000.